Kontraktor tempatan dinasihat mengelak amalan menjual kontrak yang dianugerahkan kepada mereka. Di Malam Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, amalan sebegitu hanya merugikan industri, terutamanya kontraktor Bumiputra. Oleh itu, beliau menggalakkan kerjasama dalam kalangan kontraktor tempatan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk berkembang dan menembusi pasaran lebih luas dengan menguasai kepakaran bersama. Kita bagi peluang untuk mereka membesar. Jangan ambil jalan mudah. Amalan macam ini tak boleh. Kalau kita nak kerjasama dengan kontraktor yang lain, ya boleh buat kerjasama. Dan kita belajar daripada sana. Inilah cara untuk kita membesar. Kerajaan katanya akan terus meningkatkan kapasiti PKS dan kontraktor tempatan dengan mewujudkan ekosistem yang kondusif melalui kemudahan bantuan kewangan. Dato' Amar Awang Tengah bercakap kepada media selepas Majlis Pelancaran SME Community Outreach Program ASEAN Market Opportunities di Kuching. Program dihadiri lebih 100 peserta. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Pontianak Startup akan dibuka seawal tahun depan. Ketika ini, pihaknya sedang mengenal pasti lokasi yang sesuai. Katanya Sarawak memerlukan tempat yang lebih luas untuk startup sesuai dengan geografi wilayah terbabit. Pejabat itu bukan sahaja menawarkan peluang perdagangan kepada Indonesia, tetapi juga peluang dalam sektor pelancongan. Ini merangkumi banyak produk kita. Dari segi makanan, handicrafts, dan ada juga yang sudah berjaya untuk menembusi pasaran yang lebih luas. Startup Pontianak merupakan pejabat ketiga Sarawak di luar negara selepas Singapura dan Brunei dalam usaha mengembangkan sektor perdagangan dan pelancongan negeri. Sarawak kini memperkukuh dasar kerangka teknikal dan komersial bagi menghubungkan grid elektrik di peringkat domestik dan serantau. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, langkah itu selari aspirasi Malaysia untuk merealisasikan grid tenaga ASEAN. Berucap pada Forum Tenaga Boleh Baharu dan Kelestarian Sarif 4.0 di Kuching, beliau berkata Sarawak kini di landasan tepat sebagai kuasa besar tenaga boleh baharu di rantau ini. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN akan mewujudkan sistem tenaga yang lebih berdaya tahan, lestari dan bersepadu di rantau ASEAN. Dan ia sejajar dengan matlamat kelestarian Sarawak serta peranannya dalam menyokong peralihan tenaga serantau. Kerajaan Sarawak mengekspor tenaga hidro bersih ke Kalimantan Barat sejak 2016 adalah bukti kemampuan teknikal dan operasi negeri ini sebagai pembekal tenaga bersih yang kompetitif serta boleh dipercayai. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan menganjurkan persidangan antarabangsa mengenai penuaan SIKA 2025. Program akan berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober depan di Kuching. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, persidangan tersebut bersempena sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan dan Hari Warga Tua Sedunia. Ia bertujuan menyediakan platform perkongsian ilmu selain meningkatkan kesedaran isu penuaan dan warga emas serta menggalakkan kerjasama strategik dalam dasar serta pelindungan sosial. SIKA 2025 diharap menjadi titik perubahan untuk dasar dan program inklusif yang menyokong penuaan aktif serta memperkukuh kerjasama agensi demi kesejahteraan warga emas. Bukan hanya orang tua bersedia untuk menghadapi masa tua, tetapi kita generasi baru, generasi muda juga harus diberi maklumat-maklumat, dikongsikan juga polisi-polisi yang sepatutnya ada bila kita sudah berdepan dengan keadaan ini. So ini sangat penting sebab
kita bercerita pasal Sarawak, bukan hanya bercerita pasal satu kawasan. Beliau berkata demikian selepas temu bual bersama Red FM di Kuching. Kira-kira 500 peserta dijangka menghadiri persidangan tersebut dengan beberapa penceramah jemputan dari China, Filipina, Singapura, Jepun dan Vietnam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng semalam menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi British ke Malaysia Ajay Sharma. Kunjungan bertujuan memperkukuh hubungan strategik di antara kedua-dua pihak. Menurut Ajay, antara yang dibincangkan adalah kerjasama dalam pendidikan termasuk latihan kemahiran dan vokasional serta tenaga boleh baharu. Turut dibincangkan potensi perdagangan dan pelaburan bagi mengenal pasti bidang baharu dalam memperkukuh kerjasama dan memacu inovasi bersama. Jelas Ajay, United Kingdom berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Malaysia dan memperbanyakkan kerjasama dengan Sarawak, ia untuk manfaat dan kepentingan bersama. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi semalam menerima kunjungan hormat Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak di Astana Negeri. Rombongan diketuai Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom selaku Menteri bertanggungjawab sambutan itu. Datuk Sri Dr. Steven menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri untuk menghadiri sambutan berkenaan pada 16 September selain berkongsi persiapan jawatan kuasa tersebut. Selain itu, Yang di-Pertuan Negeri dan isteri turut menerima kunjungan hormat daripada jawatan kuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Kunjungan diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi selaku Menteri bertanggungjawab sambutan. Beliau turut menyampaikan jemputan rasmi kepada Yang di-Pertuan Negeri bagi menghadiri sambutan tersebut. Dua acara utama akan diadakan iaitu Majlis Kesyukuran bertempat di Masjid Jamek Negeri Sarawak petang ini dan perarakan Maulidur Rasul di Padang Merdeka pada Sabtu. Seorang lelaki di Bintulu kerugian RM450,000 selepas diperdaya sindiket phone scam. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta dalam kenyataan media berkata mangsa merupakan seorang pesara swasta berusia lingkungan 60-an. Pada pertengahan Jun lalu, mangsa dihubungi seorang individu tidak dikenali menyatakan mangsa telah menerima insurans kesihatan daripada sebuah hospital. Seorang lagi suspek yang menyamar sebagai pegawai polis turut menghubungi mangsa mendakwa beliau terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Mangsa turut dihubungi seorang lagi suspek menyatakan siasatan sedang dijalankan dan meminta mangsa mematuhi arahan. Dalam kes ini, mangsa telah melakukan beberapa transaksi wang kepada suspek berjumlah RM450,000 sebelum menyedari ditipu. Polis menasihati orang ramai sentiasa berhati-hati dengan panggilan mencurigakan dan sentiasa membuat semakan di saluran rasmi. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.